Okey, kunci primer dan kunci asing. Buku teks muka surat 121. Apa dia kunci primer dan kunci asing? Sebenarnya kunci primer dengan kunci asing ni dia kita ambil daripada attribute. Okey, attribute tu. Yang saya terang tadi tu macam nombor siri barang tu. Nombor siri barang tu adalah attribute. Attribute yang unik. Unik maksudnya yang membezakan dengan benda-benda lain lah. Kalau pen tu kan, dia membezakan pen tu dengan pen-pen lain. Okay, tengok kat sini. Dua jenis kekunci dalam sistem pangkalan data. Dalam pangkalan data ataupun kalau ringkasnya kita kata dalam jadual tadi tu. Okay, jadual murid ke, jadual pemborong ke, pembekal ke. Okay, kita ada dua jenis kunci. Iaitu yang pertama adalah kunci primer. Yang kedua kunci asing. Kunci primer. Kunci primer adalah attribute. Okay, tadi kan saya cakap kedua-dua kunci ni adalah asalnya attribute. Tapi attribute yang macam mana? Attribute dengan nilai unik. Nilai unik. Maksudnya nilai dia tak sama dengan orang lain. Kalau murid, kan murid sekolah ke, contohnya warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia kan? Kita adalah satu entiti. Entiti kita adalah warga negara. Itu entiti. Attribute kita ada nama, kita ada jantina, kita ada tempat lahir, negeri lahir, tarikh lahir semua kan. Apakah attribute unik bagi warga negara Malaysia? Ada tak? Siapa-siapa boleh jawab? Macam mana nak bezakan awak dengan orang lain? Bagi jawapan attribute unik. Apa dia? Attribute unik. Apa dia? Ada yang nak cuba jawab? Attribute unik bagi warga negara Malaysia ataupun attribute unik bagi penduduk Malaysia lah. Apa dia? Nombor? Nombor apa? Nombor kad pengenalan. Ya, nombor kad pengenalan. Okey. Nombor kad pengenalan adalah attribute. Attribute bagi setiap warga negara. Dan nilai dia adalah unik. Unik tu maksudnya tak sama. Setiap orang nombor IC dia berbeza. Jadi, nombor kad pengenalan ni boleh kita gunakan sebagai kunci primer. Kalau kita sebut nombor IC tu memang hak seorang dia saja IC tu. Okey. Kunci primer mestilah bernilai unik. Okay, ini yang pertama, mesti unik. Tidak boleh mengandungi data yang berulang atau sama atau ditinggalkan kosong. Dalam pangkalan data, nombor kad pengenalan ni, kalau kita buat dia sebagai kunci primer, dia tidak boleh berulang. Tidak boleh berulang, maksudnya dia hanya wujud satu kali saja. Rekod pangkalan data untuk kad pengenalan tu wujud satu kali saja. Okay. Dia punya rekod tadi tu. Baris dia tu tak boleh masuk dua kali. Faham tak? Dia tidak boleh berulang. Tak boleh berulang, tak boleh sama. Tak boleh dua orang warga negara ada satu nombor kad pengenalan. Tak boleh. Itu maksudnya tak boleh berulang. Okay, tak boleh lebih daripada satu. Faham tak? Dan tidak boleh ditinggalkan kosong. Dalam jadual tadi tu, kita ada medan, nombor KP, kan? Lepas tu kita ada nama, kita ada lain-lain tu. Nombor KP ni mesti isi 070 apa kan? Nama Ali. Lepas tu nak buat nama Abu. Ni tak isi kat sini ni biar kosong ni. Boleh tak biar kosong dekat nombor kad pengenalan ni? Kad pengenalan ni adalah kunci primer, KP. Boleh tak dibiarkan kosong, ditinggalkan kosong? Boleh ke tak boleh? Boleh tak awak tak isi? Tak isi data kat sini, boleh tak? Tak boleh. Yang ni tak isi tapi tulis nama Abu. Tak boleh. Itu maksudnya tidak boleh ditinggalkan kosong. Tak boleh tinggal kosong, kena isi juga. 07 apa-apa kan? Itu maksud dia. Dan nombor kad pengenalan Ali ni boleh tak isi lagi sekali? Katakan belakang ni 02 02.
Kan? Sama dengan atas ni. Boleh tak isi lagi sekali? Sama macam kad pengenalan Ali ni. Boleh tak isi kat bawah ni? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia tak boleh berulang. Tu maksud dia. Awak nak isi Ali kat sini. Sama. IC dia sama. Tak boleh. Okay, tak boleh berulang satu, lagi satu tak boleh ditinggalkan kosong. Okay. Digunakan untuk mengenal pasti rekod dalam jadual. Okay, kunci prima ni kita guna untuk kenal pasti rekod dalam jadual. Maksudnya bila kita sebut saja IC ni mesti merujuk kepada Ali. Tak boleh merujuk pada orang lain. Okay. Tu maksudnya. Kenal pasti rekod. 07, 02 mesti Ali punya. Tak boleh orang lain. Maksudnya kenal pasti satu rekod secara unik dalam jadual. Setiap entiti mempunyai sekurang-kurangnya satu kunci prima. Apa saja entiti perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu kunci prima. Contoh macam barang tadi tu kan. Barang tu entiti kan. Okay. Apa dia atribut yang kita boleh jadikan sebagai kunci prima untuk barang tadi? Siapa ingat tadi? Nombor siri. Ya, nombor siri barang. Macam tu. Kan? Macam tadilah saya kata kalau doktor dia ada ID doktor. Kan? Nombor pendaftaran doktor tu. Itu adalah kunci prima. Setiap entiti mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu kunci prima. Okey? Jadi ingat. Seterusnya kita tengok pula kunci asing. Kunci asing adalah atribut dalam satu jadual hubungan. Kunci asing ni, okay, tak apa, tak faham lagi, tak apa yang ni. Sekejap lagi kita tengok contoh. Okay, adalah atribut dalam satu jadual hubungan. Atribut yang merupakan kunci prima bagi satu jadual hubungan yang lain. Kunci asing ni, kunci asing, dia sebenarnya adalah, asalnya adalah kunci prima. Kunci asing ni asalnya adalah kunci prima dalam satu jadual. Dalam pangkalan data, kita bukannya ada satu saja jadual, kita mungkin ada lebih daripada satu jadual. Ada banyak jadual. Okay. Ni jadual murid. Lepas tu kita ada jadual guru. Okay. Lepas tu ada jadual kelas. Bagi satu jadual hubungan. Asalnya dia adalah kunci prima. Asal dia kunci prima. Cuma dia dipinjamkan ke table lain. Pasal apa dipinjamkan? Nak bagi dua table ni berhubung. Dia mengaitkan dua atau lebih entiti. Okay, kunci asing ni dia kaitkan dua atau lebih entiti. Kelas? Berapa jadual dia hubungkan? Berapa? 2. Bukan 2, tapi 3 jadual. Kan? Kunci asing ni dia menghubungkan 3 jadual. Dia hubungkan jadual murid, jadual kelas dengan jadual guru. Tu maksud dia kat sini. Mengaitkan rekod-rekod dari 2 atau lebih jadual yang mempunyai hubungan. Itu yang saya terangkan tadi. Okey kelas? Tahukah anda terdapat perbezaan antara kunci prima dan kunci asing? Okay. Dari segi input, kunci prima tidak boleh menerima nilai kosong ataupun null. Null tu maksudnya tak isi. Macam saya bagi contoh tadi, nombor kad pengenalan abu tu, kita tak isi, biar kosong. Okay, tak isi kita panggil sebagai null. N-U-L-L. Kunci prima tidak boleh bernilai kosong. Faham tak? Maksudnya tak boleh tak isi. Tapi kalau awak isi nombor kad pengenalan, awak isi kosong. Boleh tak? Kosong. Nama dia Ali. Boleh tak kalau isi dia kosong? Ni, type kosong. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh? Kalau type kosong. Type kosong boleh? Boleh. Null ni maksudnya tak isi langsung ni. Biar kosong. Macam abu ni kan. Nombor kad pengenalan tak isi langsung. Biar kosong.
ditinggalkan kosong. Itu yang tidak boleh. Faham tak kelas? Tapi kalau type kosong boleh. Sifar. Faham tak? Kalau kunci asing, boleh menerima beberapa nilai kosong. Kalau kunci asing, kita tak isi pun tak apa. Boleh dibiarkan kosong. Boleh dibiarkan null. Tak apa, nanti kita tengok, kita jumpalah nanti kes-kes macam tu. Bilangan kunci dalam jadual. Kunci prima dalam jadual, satu jadual ada satu kunci prima. Okay, selalunya satu jadual, satu kunci prima. Kunci asing boleh ada lebih dari satu. Dalam satu jadual boleh ada lebih dari satu kunci asing. Boleh kelas? Okey, kepentingan kunci prima. Kenapa perlu kunci prima? Okey, yang pertama memelihara integriti data. Integriti maksudnya kesahan ataupun validity. Memastikan data tu adalah valid. Selalunya integriti tu macam kad pengenalan kan, nombor kad pengenalan. Kalau isi nombor kad pengenalan tu memang refer kepada orang tu saja. Okay? Tak wujud satu kad pengenalan untuk dua atau lebih orang, tak boleh. Itu maksudnya memelihara integriti data. Kalau data tu dah ada dalam sistem, nombor kad pengenalan tu dah ada dalam sistem, bila awak pergi pula nak masukkan nombor kad pengenalan yang sama, dia dah tak bagi dah, tak boleh. Sebab nombor tu dah ada dalam sistem. Itu maksudnya memelihara integriti data. Yang kedua, mengelakkan pertindihan rekod lama dan baru. Lebih kurang macam tadi jugalah. Kalau dah ada dalam rekod pangkalan data, contohnya klinik kan, kita pergi klinik, kita dah pernah pergi dah sebelum tu, nombor kad pengenalan kita dah ada dah didaftarkan. Bila kita pergi kali kedua, bila dia type saja kad pengenalan kita, terus naik nama kita. Tapi bila kita pergi, tengok kita baru first time pergi, tu dia akan daftarkan lah. Jadi kepentingan kunci prima untuk mengelakkan pertindihan rekod lama dan rekod baru. Maksudnya tak boleh ada lebih dari satu rekod yang sama. Yang ketiga, menjimatkan ruang storan komputer. Pasal apa menjimatkan ruang storan? Sebab dia mengelakkan pertindihan data lah. Bila ada pertindihan data, data tu jadi banyak. Jadi banyak dalam komputer. Bila banyak, dia memakan ruang. Jadi, bila ada kunci prima, satu rekod boleh masuk sekali saja. Jadi dia menjimatkan ruang storan. Yang keempat, memberi nilai unik untuk simpanan data. Nilai unik, nilai yang kita mudah nak panggil. Okay? Nilai yang mudah kita nak kenal satu data tersebut. Contohnya kalau peperiksaan kan, dulu awak UPSR, okay, PT3 nanti. Kita ada apa yang membezakan satu calon dengan calon yang lain? Cuba bagi tahu saya, apa yang membezakan calon dengan calon yang lain? Dia gunakan apa? Kalau peperiksaan awam, kita gunakan apa kelas? Kad ID. Nombor kad pengenalan boleh kan? Lagi satu mungkin dia gunakan angka giliran kan? Angka giliran PT3. Setiap murid lain. Dalam satu Malaysia ni, setiap murid mempunyai angka giliran tersendiri, tak sama. Okay. Macam juga yang sistem tu SPP, sistem apa tu yang awak semak markah peperiksaan tu? SAPS. SAPS, okay, SAPS tu. SAPS tu mula-mula nak masuk sistem kena masukkan nombor kad pengenalan kan. Nombor kad pengenalan ni adalah kunci prima. Dia adalah unik. Kalau masuk kad pengenalan tu memang rekod awak saja, bukan rekod orang lain. Faham? Okay, next. Okay, yang ni. Dekat sini ada berapa jadual? Bagi tahu saya ada berapa jadual, berapa entiti? 2. Ada 2. Okay, 2 jadual ataupun 2 entiti, iaitu entiti pertama butir murid. Entiti kedua butir penjaga.
Okey, dekat butir murid, apakah kunci prima? Dekat jadual butir murid. Apa dia kunci prima? Apa dia kunci prima dalam jadual butir murid? Apa dia kunci prima dia, kelas? ID murid, betul. Bella jawab ID murid, betul. Ini adalah kunci KP, kunci prima. ID murid adalah kunci prima dalam butir murid. Okey, dalam jadual butir penjaga, apakah kunci prima? Yang mana kunci prima dalam butir? Ya, nombor daftar adalah kunci prima. Awak kena bagi tahu tak kunci prima tu dalam jadual mana. Kena habaq macam ni. Dalam jadual butir penjaga, nombor daftar ialah kunci prima. Macam ni, tengok dia buat ni. Butir murid, entiti butir murid ni, entiti butir murid, dia panggil entiti, dia tak panggil jadual. Boleh juga. Kunci prima ialah ID murid, betul. Dalam butir penjaga, kunci prima ialah nombor daftar. Okey, yang kita habaq tadi. Dan dalam butir penjaga, kita ada kunci asing, iaitu ID murid. ID murid ni adalah kunci asing, KA. Pasal apa dia KA? Pasal apa dia KA, kelas? Pasal apa dia kunci asing? Sebab dia adalah kunci prima dalam jadual lain. Kan tadi dia kata kunci asing tu asalnya adalah kunci prima dalam satu jadual. Tapi kita pinjamkan ke jadual lain. Pasal apa kita pinjam? Untuk membentuk hubungan. Membentuk hubungan. Kunci asing untuk membentuk hubungan. Hubungan bagi dua atau lebih jadual. Dalam kes ni dua jadual je lah. Nak bagi jadual ni berhubung dengan jadual bawah ni. Maksudnya macam ni. Tengok sikit lagi. Katakan ni, Nurul Ain. Jadual murid, kita ada Nurul Ain, rekod Nurul Ain. Okey. Tolong bagi tahu saya, apakah nama ibu kepada Nurul Ain? Macam mana nak tengok? Apakah nama ibu kepada Nurul Ain? Siapa boleh bagi tahu? Sarah binti Hasan. Sarah binti Hasan. Sarah binti Hasan. Betul? Ya, betul. Macam mana awak tengok? No, ID murid. Pandai. Sebab itulah tu saya kata ni. Untuk Nurul Ain, mula-mula kita tengok dulu ID murid dia yang ni kan. Ini kunci prima. Dan dia dihubungkan dengan jadual butir penjaga menggunakan kunci asing. Jadi kunci asing kat sini. Kan? Kunci asing dia, kita tengoklah yang mana kunci dia yang sama. T17182. T17182. Oh, yang ni. Kan? Yang ni. Yang ni adalah ibu dia Sarah binti Hasan, bapa dia yang ni kan. Boleh? Faham tak? Kena ingat kunci asing tu asalnya dia adalah kunci apa? Kunci asing. Asalnya dia adalah kunci Primer. prima. Kunci prima dalam jadual lain. Faham? Tapi dia dipinjamkan untuk membentuk hubungan. Kenapa perlu membentuk hubungan? Pasal apa perlu hubungan? Supaya data boleh dikongsi antara jadual. Sebab itulah dikongsi tu maksudnya tadilah dua jadual ni dia berhubung, dia berkait. Sebab apa? Sebab ada kunci asing ni. Ni kan? Okey, sekarang saya nak tanya nombor telefon 000112234 ni adalah nombor telefon murid mana? Ni nombor telefon siapa ni? Murid tu nama apa?
Nama apa? Cepat. Nombor yang mana cikgu? Tu nombor yang ni yang 009 1122 334. Rachel Lim Yiling tu Dia nombor telefon murid yang bernama apa? Mula-mula nak tengok mana ni? Rachel Lim Yiling. Mula-mula nak tengok mana? Nak cari jawapan. Mula-mula tengok dekat ID murid. ya, ni tengok dekat kunci asing ni kan. Betul, ID murid ni kan. ID murid ni, lepas tu rujuk kat mana pula? Rujuk dekat jadual butir murid. Tengok pada ID murid yang sama. Yang mana? Oh, yang ni kan. Jadi murid yang nombor telefon ni adalah bernama apa? Rachel Lim Yiling. Faham tak? Itu gunanya kunci asing ni. Kunci asing ni. Pasal apa? Dia untuk hubungkan dua jadual. Kalau tak ada kunci asing, dua-dua jadual ni tidak boleh berkongsi data. Boleh faham tak? Okey tak? Ingatlah. Ni kunci asing ni. Fungsi dia apa? Untuk membentuk hubungan bagi dua atau lebih jadual. Yang pertama. Yang kedua, supaya data-data boleh dikongsi. Bila dia ada hubungan, bila dia berhubung, barulah data tu boleh dikongsi antara jadual-jadual tersebut. Dalam kes ni 2 jadual. Mungkin ada lebih 3-4 jadual. Okay. Okay, next. Ada lagi tak? Rasanya habis dekat ni je. Oh, okay. Sampai situ saja. Okay. So, boleh faham tak